Saya tak mahu kehidupan anak-anak isteri saya susah. Saya walaupun saya susah, walaupun saya sakit, saya redha. Jadi bila dia cakap jual, saya pun fikir, saya boleh ke jual benda ni? Sedangkan kedai kek yang besar-besar, yang hebat-hebat banyak kan. Kita ni takat kek kampung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia dan kita bertemu lagi dalam rancangan Ikon Asnaf. Berona berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Berona berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Biarpun sering dilambung ombak, namun semuanya itu tidak pernah melunturkan semangat untuk terus berjuang ke tengah lautan, mengharungi keperitan dan kepayahan untuk mencari nafkah halal buat keluarga demi kelangsungan hidup. Malah baginya, alunan ombak itu adalah teman setia yang sentiasa dirindui sejak 26 tahun yang lalu. Selepas berhijrah dari kampungnya di Kota Baru, dengan tekad untuk menjadi nelayan di Kuala Pahang pada tahun 1987 selepas menamatkan pelajaran di peringkat SPM. Itulah asnaf kita kali ini, Suhaini bin Husin, 45 tahun dari Taman Teratai, Kampung Kuala Pahang, Pekan, Pahang. Saya datang sini merantau daripada umur saya 17 tahun. Saya lepas pada SPM menganggur, tak ada pekerjaan. Saya pun merantau, membawa diri ke kampung orang mencari rezeki. Saya datang ke Pahang ni, pekerjaan saya menupang orang menjadi nelayan, jadi awak-awak selama 10 tahun. Lepas tu saya berusaha membeli sampan kecil, sampan kecil yang murah-murah. Mengimbau kembali perjalanan hidupnya memang terlalu susah. Suhaini terpaksa berjalan kaki setiap hari dari rumahnya ke jeti disebabkan tidak memiliki kenderaan. Malah ketika itu, untuk membeli beras kadang-kadang terpaksa berhutang. Semuanya ditempuhi dengan penuh ketabahan, tanpa keluh kesah. Saya diberi motosikal oleh adik saya. Lalu saya belajar berniaga
belajar berniaga. Sambil saya ke laut, saya berniaga. Pagi saya pergi ke laut, lepas tu tengah hari saya menjaja ikan kawasan sekitar perumahan kat rumah saya. Beliau yang dibantu oleh isterinya Rosma binti Yusof, 42 tahun, mempunyai 7 orang anak dan mendapat bantuan motosikal roda 3 dari Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, MUIP. Abang ni jenis seorang yang memang rajin bekerja lah. Dia kalau boleh dia susah, dia tak nak bagi nampak dia tu susah. Dia cuba juga. Walau tak mampu pun dia akan cuba. Apa ni untuk keluarga dia dan isteri dia. Lepas tu dia walau dia sakit pun dia akan pergi bekerja. Dia tak nak anak-anak dia macam susah lah dia. Saya tetap berusaha walaupun saya dalam keadaan sakit. Saya tak mahu kehidupan anak-anak isteri saya susah. Saya walaupun saya susah, walaupun saya sakit, saya reda. Saya nak cari rezeki untuk anak-anak isteri saya demi masa depan dia. Saya tak mahu anak-anak saya mengikuti jejak saya, senasib susah dengan saya. Saya ingin melihat anak-anak saya berjaya di masa depan dia. Begitulah penghidupan yang terpaksa diharungi oleh Suaini dan keluarganya. Hanya dia sahaja yang tahu keperitannya. Namun, berkat ketabahan dan kecekalannya, akhirnya dia berjaya keluar daripada keperitan hidup dan kini rezekinya semakin bertambah baik selepas menjadi peraih kecil-kecilan dan menjual ikan di depan rumahnya. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Majlis Ugama Islam Pahang kerana telah memberi motosikal beroda 3 kepada saya untuk saya meneruskan kehidupan saya. Kita Majlis Agama Islam Negeri Sembilan ada agensi yang diamanah oleh kerajaan negeri untuk menguruskan dana zakat, am dan wakaf. Dan usaha-usaha yang kita laksanakan berbalik kepada masyarakat umat Islam supaya mereka betul-betul dapat menghayati Islam dengan sebenarnya lah, menggunakan sumber-sumber yang kita ada untuk menyusun berbagai program-program pembangunan ummah. Selaras dengan visi terunggul menerajui pembangunan ummah dan syiar Islam dalam abad ini di Negeri Sembilan, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan telah menetapkan misinya sebagai badan tertinggi Islam di Negeri Sembilan yang bertanggungjawab memelihara kesucian Islam dan menentukan dasar bagi menjana pembangunan ummah dalam pelbagai bidang berlandaskan syariah Islam. Kita dalam Islam zakat ada 8 asnaf, tapi keutamaan kita di Negeri Sembilan kepada pembangunan fakir miskin dan mu'alaf.
dan banyak sumber zakat kita sebahagian besarnya diagihkan kepada 3 golongan ini ya, dan berbagai program-program yang kita susun semata-mata untuk bangunkan jiwa mereka supaya mereka dapat menjalani kehidupan. Bukan kita bagi bantuan makanan, duit saja, tapi kita menyusun program-program pembangunan insan lah, supaya mereka betul-betul menjadi insan yang betul-betul mengikut ajaran. Dan program kita susun daripada anak sampailah ke bapa dia ya. Maknanya kita 2-3 tahun ni kita dah menyusun pelbagai program. Selama ni kita banyak bagi bantuan tapi sekarang ni kita banyak lebih apa saja program yang kita buat, walaupun penyerahan bantuan mesti kita masukkan unsur-unsur kerohanian supaya kita lihatlah daripada maklum balas masyarakat kita, memang mereka ni betul-betul dahagakan. Cuma kita lah perlu menyusun berbagai program supaya mereka boleh hadir. Dan mereka yang asnaf fakir miskin mu'alaf ni dalam senarai kita, jadi kita mudahlah untuk menggunakan ruang itu untuk panggil dalam apa-apa aktiviti yang kita susun. Berona berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Tatkala lafaz syahadah disempurnakan, maka bermulalah lembaran baru dalam kisah hidup insan yang bernama Abdul Hamid Sagas bin Abdullah. Pengalaman lalu jadi pengajaran. Begitulah luahan pemilik produk Tok Wan Butter Cake Junior ini yang menjalankan perniagaan roti, biskut dan kek bersama isteri dan anak-anak di Taman Jujur Sikamat Seremban, Negeri Sembilan. Saya buat ni pun buat daripada rumah lah, buat sikit-sikit untuk suka-suka untuk makan aja. Tapi bila anak saya yang bungsu ni, dia cakap, "Asal ayah tak cuba nak jual ke?" Mana satu idea yang dia bagi. Jadi bila dia cakap jual, saya pun fikir, saya boleh ke jual benda ni? Sedangkan kedai kek yang besar-besar, yang hebat-hebat banyak kan. Kita ni takat kek kampung. Saya pun cubalah untuk hantar satu kedai babu je. Pasal babu tu tak ada orang hantar kedai kek kat dia. Saya cakap, babu cakap, cuba hantar you punya. Saya pun mula buat hantar. Dalam masa 2 hari tu dia telefon, dia cakap kek dah habis. Okey, dia cakap you make kek okey. Daripada situlah maknanya tu semangat tu datang, kekuatan tu. Ada masa saya berazam dengan isteri saya, anak-anak saya, saling membantulah. Tapi masa tu hanya kek. Kek saja. Lama kelamaan saya cakap saya nak buat roti pula. Masa tu saya fikir mana nak cari modal saya tak ada. Kan pinjam bank tak bagi. Sebab kita ni tak ada premis perniagaan, kita tak ada apa pun. Jadi tak nak masa tu memang saya susah sangat. Kata kadang makan pun kata susah jugalah. Saya pergi ke Pusat Dakwah Islam, Paroi. Saya jumpa dengan Ustaz Adnan, NGO Yayasan Kasih Sayang. Bila saya jumpa dengan Yayasan Kasih Sayang, kebetulan Ustaz Adnan ada kat situ dengan Puan Hajar. Jadi saya ceritalah masalah saya dekat diorang, kenapa, daripada A to Z. Saya cerita. Ustaz tu tak banyak persoalan pada saya, dia pun keluarkan duit RM50 dan memberi saya voucher makanan RM100. Lepas tu dia cakap, ambil borang ni isi, kita akan cuba bantu yang mana perlu dulu. Okey, saya cakap daripada situlah pihak Baitul Mal
dan Yayasan Kasih Sayang bertindak untuk membantu saya lah. Dalam masa setahun dia orang pantau saya. Encik Hamid Sagas ni kita lama juga perhatikan aktiviti ataupun dia punya usaha lah. Ya, sebelum ni pun dia pelbagai usaha lah dia buat. Ya, cuma kadang-kadang nasib tidak menjebelahi kan. Tapi bila kita lihat usaha baru dia dalam bidang pembuatan roti dan kuih-kuih ni, itu memang dia punya kepakaran lah. Jadi kita rujuk dengan pihak lain, NGO yang ada hubungan dengan dia, kita ambil pandangan dan kita setuju bantu dia. Tapi kelebihan Cik Hamid ni dia bukan bergantung pada hanya main saja. Mana kita hanya bagi permulaan saja dalam jumlah yang tertentu. Selepas tu dia usahakan dengan sokongan macam pelabur-pelabur lah, mana ada orang Islam yang berada kan, nampak kesungguhan dia bantu. Mana dia bekalkan mesin, sama ada dengan pinjam mudah dan sebagainya. Mana usaha dia nampak berkesan, dan yang penting aktiviti perusahaan dia ni melibatkan seluruh isi rumah dia. Mana isteri dia bantu, anak dia, mana kalau apa-apa berlaku pun insya-Allah perniagaan dia boleh berjalan lah. Benarlah kata pujangga Arab, rezeki ada di mana-mana. Datang tanpa diduga, tepat pada masa, yang penting usaha dan tawakal. Menurut Abdul Hamid Sagas, selepas diberi kaunseling, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan memberi bantuan RM5,000 sebagai modal pusingan. Tiba bulan puasa tu saya memang terfikir untuk buat kuih raya, tapi saya tak ada modal. Pun saya pergi jumpa dengan yayasan, lepas tu dengan Ustaz Zainal beritahu saya nak perlukan modal lebih kurang dalam RM5,000. Itulah modal yang saya dapat, RM5,000, saya buat kuih raya. Alhamdulillah, kuih tu habis jual lebih kurang, pulangan dia dalam RM15,000 lah. Kita dah tolak ni sikit. Inilah hasil saya buka kedai daripada modal tu. Lepas tu saya jumpa lagi sekali, sebab modal yang saya gunakan dah habis untuk saya buka kedai, renovate kedai apa semua. Saya tak ada modal untuk beli barang, bahan-bahan mentah. Saya jumpa Ustaz Zainal sekali lagi dengan Yayasan Kasih Sayang, berbincang dengan dia orang bagi lagi untuk modal. Hingga last yang bantuan yang saya terima tahun lepas lah, masih lagi dia orang bagi. Sebab mana yang saya tak cukup, saya akan beritahu. Tapi alhamdulillah sekarang perjalanan dia nampak agak, sambutan tu orang ramai tu baiklah pada saya. Dulu hantar roti, kalau mula-mula hantar kat kedai tu 20 biji, yang laku cuma 5 biji. 15 tu saya terpaksa buang. Saya mengalami pengalaman tu hampir dekat setahun. Dalam keadaan tu je lah. Tapi dalam masa setahun tu saya dengan orang rumah saya, anak-anak saya ni bersabar. Cuma adalah kadang-kadang anak-anak saya cakap, untung ke meniaga macam ni, asyik buang je. Tapi saya pesan dengan anak saya, kita kena bersabar. Benda ni akan datang. Bila sekarang ni orang tak kenal kita, tapi bila orang dah kenal kita besok, orang dah tahu produk kita, insya-Allah dia maju. Sekarang ni alhamdulillah seminggu kurang-kurang saya kena ada roti dalam 3 hingga 4,000 ban lah. Itu tak termasuk kek, termasuk yang saya pergi pasar malam. Hanya roti yang saya hantar ke kedai-kedai sekarang. Sekarang saya mula bekal pada kilang-kilang, sekolah, kedai-kedai warung-warung. Kedai runcit saya tak masuk lagi. Sebab saya fikir kedai runcit ni saingan dia hebat.
Pasal OT yang lebih hebat ada kat situ. OT saya ni waktu tak hebat sangat lah. Sebab dia orang lebih banyak orang dah kenal dia lama. Jadi apa yang saya nampak sekarang, permintaan tu alhamdulillah. Amalan harian yang dilakukan oleh Encik Abdul Hamid ialah sentiasa membaca surah Al-Fatihah, selawat dan berzikir setiap kali hendak membuka kedai. Kedua, selalu bersedekah ke rumah anak-anak yatim. Ketiga, pada hari Jumaat, hadiahkan kepada setiap pembeli sekeping kek atau sebuku roti. Sebelum ayah buat kek ni, kita memang ada buat peniaga lain lah, macam proses ayam. Tapi bila tengok macam proses ayam tu tak boleh, jadi ayah, macam ayah cakap tadi, dia cerita buat kat rumah untuk makan-makan sebab mak suka makan kek, adik suka makan kek kan. Jadi adik pun cakap kenapa ayah tak nak cuba jual. Tapi saya mula tolong ayah dengan ibu ni setahun lepas SPM, lepas saya kerja. Saya tolong, memang masa tu cakap memang tak ada minat langsung lah nak buat benda ni. Sebab budak lagi kan, boring tengok benda ni semua. Memang hari-hari memang kena marah lah. Kena marah, kena buat benda tu, buat juga. Suruh buat juga. Walaupun tak minat, kena juga buat. Jadi Alhamdulillah lah, ayah ni boleh kata bengis juga orang dia mengajar. Tapi ada baiknya dia ajar benda tu. Jadi saya boleh buat benda ni sekarang. Macam sekarang ni ada 2 kedai. Nak bagi masa tu kena mula kerja pada awal pagi lah. Mula kerja dengan mak, dengan ayah daripada awal pagi. Lepas tu dalam pukul 10 saya akan pergilah ke Ampangan. Macam kat situ saya tak pakai staff. Memang saya buat 100% saya seorang kat situ. Packing barang ke, buka kedai ke, layan customer, memang saya seorang je lah kat situ. Ucapkan berbanyak-banyak terima kasih dekat Majlis Agama Islam Baitul Mas Remban, Yayasan Kasih Sayang yang memang tak terkatalah banyak sangat bantuan yang diorang bagi, segi dorongan, semangat, baik dari segi kewangan. Lepas tu macam datang sini untuk survey macam mana kita orang buat, berasaskan Islam ataupun tidak, itu yang diorang pastikan lah. Memang kita orang dipantau sentiasa lah. Kepada yang asnaf ni, kalau untuk mendapatkan bantuan dari pihak Baitul Mal, jangan kata tak boleh dapat, tapi fikirkan macam mana cara yang kamu nak, sebab ini amanah. Duit yang dia bagi tu satu amanah daripada Baitul Mal. Jadi bila kau serongkan benda tu, Allah pun tak bagi rezeki pada kamu lagi sebab dah diserongkan benda tu. Tapi kalau duit yang kita dapat, kita buat ke jalan yang diredai Allah, insya-Allah kita akan berjaya. Okey, baiklah, kita dah saksikan kejayaan kedua-dua asnaf dalam hidup mereka. Kepada umat Islam, bayarlah zakat kerana berzakat membawa berkat. Kepada para penonton, jangan risau, zakat anda semua akan diagihkan kepada para asnaf yang betul-betul layak. Ya, bayaran zakat ni amat bermakna kepada golongan asnaf dan kemakmuran ummah. Bersama membina tamadun ummah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berona berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia.